Tak lagi. Okay, cuba confirm. On air ke tak ni? Okey, nampak tak? Nampak tak? Dah on air ke belum? Sebab dalam website dia lambat sikit. Okey. Untuk saya tengok lambat sikit. Mungkin dah on air dah tu. Okey, mungkin Okey. Cikgu tunggulah kalau ada orang. Ya cikgu dah Dah? on air dah. Okey, alhamdulillah. Tutup dulu ni. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Kita tunggu sekejap lagi. Ada yang baru buka FB. Suara saya jelas. Dengar jelas suara? Okey, minta respon. Dah on air kan? Dah ada ni dah. Jelas suara? Okey, minta respon. Kita main kecek dia. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Malam ini tahniahlah pada semua dapat bersama kami pada malam ini. Saya Cikgu Man bersama dengan Cikgu Zu akan bersiaran pada malam ini dalam FB Live Win Support. Okey, baik. Okay, cuba tak kalau jelas tak jelas. Okey, kalau jelas minta komen. Jelas tak? Jelas. Okey, baik. Sila like. Okey, baik. Jadi pertama sekali okey, baik. Kalau jelas minta komen. Jelas tak? Jelas. Okey, baik. Jadi alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama dalam satu perkongsian lah. Pada malam ini saya bersama dengan Cikgu Zu untuk satu tajuk setelah sebulan kita live FB untuk Win Support. Tajuknya ialah antara peluang dan jaminan. Jadi insya-Allah harap anda tidak menukar siaran bersama-sama kami untuk sama-sama berkongsian untuk khususnya kepada perunding-perunding ejen untuk produk anti-dog MD7. Jadi pertama sekali alhamdulillah saya menyampaikan kesyukuran kepada Allah SWT
kerana dapat pada malam ini bersama-sama, dan terima kasih banyaklah kepada Tuan CEO, Tuan Tajuh Asmawi yang telah memberi kepercayaan kepada kami untuk bersama-sama pada malam ini untuk satu perkongsian dengan tajuk yang saya anggap juga menarik ya. Baik, jadi kalau 2 hari lepas kita berada di Kota Baru bersama dengan Tuan CK, sahabat saya, dan semalam rehat dan hari ini sampai ke Besut dan insya-Allah pada malam ini mungkin ramai yang tak kenal saya, jadi sepatah lalulah saya Cikgu Azman, Cikgu Man masih lagi bertugas sebagai seorang guru dan menyingkap kisah bagaimana saya mengenali produk Antidote pada tahun lepas dalam bulan Ramadan. Saya dihubungi oleh seseorang, iaitu saya lebih kenali sebagai Kak Ina, sahabat lama yang sekarang tinggal di Kuala Lumpur. Dia WhatsApp saya, dia hubungi saya, call saya, cerita tentang Antidote. Jadi saya ingat Antidote ni macam produk-produk biasa, suplemen yang banyak kat kedai, dan juga saya pun kurang jelas apa itulah tentang Antidote. Saya kata tak apalah Kak Ina, tunggulah masa saya fikir dulu untuk saya melihat. Jadi bagus Kak Ina ni dia hubungi saya sampailah hari raya. Saya kata nanti. Kemudian selepas hari raya Aidilfitri tahun lepas, seminggu lah lebih kurang, Kak Ina ni hubungi saya balik. Cikgu, bila cikgu nak ada masa untuk mendengar Dr. Mahdi sendiri yang akan cerita cikgu tentang Antidote. Saya kata siapa Dr. Mahdi tu? Dia beritahu Dr. Mahdi lah produk konsultan lah untuk syarikat ini yang untuk produk Antidote. Jadi dah saya banyak kali dah cuba helah dan sebagainya. Pada satu malam tu saya kata okeylah, saya bagi masalah untuk Dr. Mahdi hubungi saya. Jadi satu masa tu akhir bulan 5 kalau tak silap saya, Dr. Mahdi hubungi saya, call dan ceritalah tentang Antidote, dan saya ucap terima kasihlah kepada Dr. Mahdi yang beri penjelasan. Jadi barulah saya faham jadi Antidote ni adalah satu pemakanan tambahan, bukan suplemen, bukan ubat. Jadi keesokan harinya saya terus hubungi Kak Ina. Okey Kak Ina, saya setujulah untuk ambil package family, iaitu 3 rubi. Untuk ambil package family 3 rubi. Dan alhamdulillah masa tu Kak Ina post, rasanya dari upline dia lah, upline saya juga tu Puan Nur Aisyah di tabung haji, tu master dealer di Kuala Lumpur. Sampailah dia punya produk tu di Besut. Jadi lebih kurang 1 bulan saya mula amalkan produk Antidote. Sebenarnya walaupun saya peringkat awal cuba menolak untuk mengamalkan produk Antidote, sebenarnya saya pun ada masalah kesihatan. Kerana saya sebelum ini saya ada masalah asma, menggunakan inhaler pelbagai warna, juga ada masalah saraf, berulang-alik ke hospital dan ke klinik untuk melakukan fisioterapi, masalah saraf di tangan, masalah gastrik, masalah pembuangan tak elok, antibody tak kuat. Antibody tak kuat ni macam ni saya biasanya kalau kena hujan memang demam lah. Jadi penawarnya Panadol. Jadi pelbagai Panadol, bertahun-tahun makan Panadol, bila kena hujan saya akan demam. Jadi alhamdulillah selepas tak sampai lagi 2 kotak, saya rasa ada perubahan berlaku pada diri saya. Pada masa itulah saya rasa produk ni bagus dan saya ingat saya nak teruskan. Dan pada masa yang sama bila saya berkongsi pada orang lain, mereka juga berminat untuk mencuba produk Antidote. Dan saya ingat selepas 2 minggu lah saya join, Kak Ina dan Dr. Mahdi hubungi saya, cikgu, saya tengok cikgu punya rangkaian laju, bagaimana kalau cikgu upgrade pada Diamond? Saya kata apa itu Diamond? Diamond ni banyaklah benefit yang cikgu dapat perolehi bila ambil package Diamond. Nah, saya dengan tidak membuang masa, terus pada pertengahan bulan Jun tahun lepas saya terus upgrade kepada Diamond, package Diamond. Dan maka saya teruslah on lah Antidote ni, terus berterusan untuk mengamalkan Antidote dan terus menyebarluaskan produk ini kepada semua yang mungkin masa tu tidak tahu,
Ya, bayangkanlah pada masa itu di Kelantan tidak ada satu pun master dealer dan di Besut pun tak ada. Masa itu alhamdulillah Puan Maria sudi menjadi master dealer di Besut dan Puan Warahimah master dealer pertama di Kelantan di Pasir Putih. Jadi perkongsian kita berterusan, misi kemanusiaan berterusan. Jadi saya kembali kepada tajuk saya tadi, iaitu berkaitan dengan kunci kejayaan bila kita sudah mendapat peluang. Ya, berkaitan dengan tajuk tadi, antara peluang dan juga jaminan. Baik, jadi yang pertama, jadi saya melihat cari kunci dalam diri kita. Sebenarnya dalam diri, kalau kita nak masuk rumah, nak masuk bilik, kalau tak ada kunci, yang dikunci memang susahlah. Sebenarnya kunci itu berada dalam diri kita sendiri. Kita yang menyimpannya. Sebab itulah kenapa dulu saya lambat join, selalu memberi alasan tak nak join dan sebagainya, sebab saya cuba mengunci diri. Kerana saya anggap ini satu satu produk biasa-biasa dan tidak ke mana-mana. Sebab itulah bila kita dah dapat peluang, kita ambil kunci tersebut untuk kita pastikan kita buka kunci dalam diri kita. Baik, yang seterusnya, yang kedua, fikirkan yang positif tentang diri sendiri. Sebenarnya kalau kita nak berjaya, kita dah dapat peluang, kita kena fikir yang positif. Kerana kalau kita banyak negatif, bermakna kita sendiri sudah merugikan diri kita sendiri. Apalagi produk ini saya tengok banyak manfaatnya, khasiatnya untuk kesihatan. Sebab itu saya selalu bercakap bahawa mencegah lebih baik daripada merawat. Kerana mencegah ni, kita jumpa orang yang kata, cikgu saya tak ada sakit-sakit apa pun, kenapa perlu ambil antidot? Saya kata, mencegah lebih baik daripada merawat. Kalau dah merawat, prosesnya panjang, terpaksa masuk hospital dan sebagainya. Baik, yang ketiga, gunakan imajinasi anda. Baik, iaitu bila kita nak berjaya, kita bayangkan bagaimana orang yang sihat, sihat tubuh badan, dan imajinasikan bagaimana jika kita sihat, bebas keuangan. Ini dua perkara pentinglah, sihat tubuh badan dan juga keuangan kita dalam keadaan bebas. Bermakna imajinasi bagaimana. Kerana kadang-kadang kita banyak melihat ramai orang sakit tapi tak ada duit. Bagaimana kita nak settle masalah tersebut. Baik, okey, boleh teruskan masuk dalam live. Seterusnya, okey, teruskan, boleh komen. Yang keempat, jadikan diri sebagai ejen perubahan. Bermakna kita sebagai indikator, sebagai ejen perubahan, kita yang mulakan. Sebab itulah bagaimana Kak Ina dalam nak mempromosikan antidot ni, mungkin kita tidak ada ilmu, mungkin kita boleh tanya kepada mereka yang lebih tahu tentang bagaimana produk dan juga dia punya pelan pemasaran lah. Baik, seterusnya, jangan berlengah-lengah. Baik, kita dah dapat kata motivator, no action, no result. Fast action, fast result. Bermakna ada ramai yang join. Okey. Okey, jelas. Okey. Okey, dengar tak? Hello, boleh bagi komen? Okey, saya sambung balik Jadi kita jangan berlengah-lengah. Okey, seterusnya, jangan berhenti mencuba. Baik, yang keenam, jangan berhenti mencuba. Tak rugi, tapi kita mesti mencuba. Yang masalahnya kita tak pernah mencuba. Memang saya dari segi network working, saya bukanlah seorang yang pakar dan yang biasa, kerana saya pun banyak belajar juga. Tetapi saya cubalah belajar daripada mereka yang lebih tahu. Jadi kita jangan takut untuk mencuba, kerana produk ini baik untuk kita semua. Seterusnya, jangan jadikan masalah sebagai cabaran. Sebenarnya dalam hidup kita ini ada masalah.
tapi kita tidak boleh lari daripada masalah, tapi kita mesti berhadapan dengan masalah. Apa saja isu tentang produk dan sebagainya, kita mesti faham. Sebab itulah kalau orang tanya kenapa produk ni apakah berlaku tindak balas, sebenarnya kita bimbang jika tidak ada tindak balas, kerana mereka katakan bahawasanya tak ada apa-apa pun makan antidot, tapi yang ada berlaku tindak balas itu dipanggil healing crisis. Senang untuk kita nyatakan bahawa produk ini sedang merawat seseorang. Okey, seterusnya, jangan malu untuk minta bantuan. Okey, kita dah ada upline. Baik, dalam hidup kita ni kita ada orang di atas, ada orang di bawah. Kita boleh, kalau kita tak tahu, kita boleh bertanya dengan orang yang lebih tahu. Mungkin upline kita yang memperkenalkan antidot kepada kita tak berapa tahu. Mungkin ada lagi upline yang di sebelah atas yang lebih tahu. Dan tak rugi kalau kita bertanya dengan downline kita yang mungkin tahu. Tidak ada masalah. Jadi bermakna jangan malu untuk minta bantuan kerana kita sudah dapat peluang bagaimana kita nak berjaya. Seterusnya, yang ke-9, jadilah seorang yang suka berjaya. Okay, semua orang ada cita-cita nak berjaya. Manusia semua nak berjaya, pelbagai karier dan sebagainya. Ingat masa kita sekolah, hargai diri anda. Baik, Allah memberi kelebihan kepada kita dan kita gunakanlah sebaik mungkin, dan untuk kita terus menjadi seorang yang terbaik yang mempunyai beliau juga seorang insan yang luar biasa lah. Nanti kita akan sama-sama nanti. Jadi alhamdulillah sepanjang saya berada dengan syarikat ini dengan antidot, alhamdulillah. Kalau nak tanya income tu, alhamdulillah sudah setahun insya-Allah saya dah hampir lebih kurang 150k dan telah melepasilah anugerah reward yang sekarang ni menunggu untuk tabun umrah sajalah. Jadi bersama lepas ini kita akan bersama sahabat kawan saya lama. Saya dah kenali lebih pada 25 tahun dan beliau ni sebenarnya dah berhenti sebagai guru 10 tahun yang lalu dan banyak berada di Kuala Lumpur, juga seorang businessman, dan masa PKP dia ada di rumah dan alhamdulillah beliau boleh menerima tentang untuk bersama-sama untuk kita teruskan misi kemanusiaan bersama. Jadi saya untuk tidak memasa, saya mempersilakanlah Cikgu Zu untuk meneruskan siaran AB Live pada malam ini. Persilakan Cikgu Zu. Okay, terima kasih kepada Cikgu Nur Azman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera dan salam satu perjuangan. Jadi alhamdulillah malam ni kami lagi berganti-ganti. Saya menemani Cikgu Nur Azman. Bukan Cikgu Nur Azman menemani saya menemani beliau. Jadi alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Terlebih dahulu terima kasih kepada Cikgu Nur Azman Ibrahim dengan panggilan mesra Cikgu Mel lah, yang merupakan upline dan juga pemimpin Tuan Tajul Asmawi yang telah menyediakan satu wadah perjuangan untuk kami semua. Dan juga kepada Dr. Mahathir Abdullah yang telah menyediakan satu formulasi produk yang sangat luar biasa, dan barisan-barisan pemimpin yang sentiasa menjadi wadah takungan ilmu kepada kita semua, yang menjadi sumber inspirasi yang tak pernah jemu, bosan memberi kami semangat, tunjuk ajar dan bimbingan. Dan pada malam ini sesungguhnya saya merasa sangat kerdil
kerana berdepan dengan barisan pemimpin-pemimpin yang hebat, yang tinggi wibawanya. Dan terima kasih kepada pihak syarikat kerana memberi ruang kepada saya, orang yang baru dalam keluarga Wing. Dan ini merupakan satu pengalaman baru bagi saya berada di depan skrin secara live. Pengalaman ini moga-moga sangat bermakna dan memberi satu suntikan semangat untuk terus bergerak ke depan. Terima kasih kepada syarikat Wing. Jadi alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana sebagaimana perkongsian daripada Cikgu Nur Azman, saya tak banyak sangat kisah perjalanan dalam perniagaan bersama dengan Wing kerana saya bermula pada bulan Februari. Mungkin saya bercakap dari sudut yang berbeza, insya-Allah. Apapun sedikit pengalaman saya. Bermula lockdown pada Mac 2020, saya antara orang yang terkesan dengan lockdown pandemik COVID-19. Kerana profession saya ni profession yang memerlukan perlu berjumpa dengan orang ramai, perlu berada dalam dewan, satu perhimpunan. Jadi apabila berlakunya lockdown, dia memberi kesan yang sangat parah, yang sangat besar terhadap kerjaya saya. Terduduk, saya lama mengambil masa meletakkan satu harapan supaya COVID ini boleh berlalu dalam waktu yang singkat, cepat. Tapi pada Disember 2020, saya rasa waktu itu saya dah tak boleh tunggu, tak boleh menunggu sesuatu itu berubah. Saya yang perlu berubah. Dan kebetulan saya ditemukan dengan Cikgu Man sesuai dengan doa yang saya minta. Kerana pada waktu itu seolah-olah segala-galanya dah menekan komitmen yang besar, komitmen dengan kenderaan, komitmen dengan keluarga, anak-anak yang nak belajar dan sebagainya. Lalu saya minta dengan Allah, wahai Allah, kau tunjukkan aku satu peluang yang mana kalau aku mengambil peluang ini, aku boleh memberi manfaat kepada ramai orang. Jadi alhamdulillah saya ditemukan dengan Cikgu Man. Mungkin doa itu dijawab melalui pertemuan saya dengan Cikgu Man. Alhamdulillah, Cikgu Man hari ini segala komitmen, beban, amanah dan tanggungjawab yang perlu saya pikul dapat saya selesaikan satu persatu. Alhamdulillah. Kerana saya bersama Wing sepenuh masa, full time. Sebab itu perniagaan multi-level marketing adalah perniagaan yang bebas. Kita boleh memilih sama ada untuk melakukan secara sepenuh masa ataupun separuh masa. Sepenuh masa, separuh masa itu tidak penting. Yang penting, lakukan perniagaan ini secara sepenuh hati. Dan luar biasa, orang yang melakukan perniagaan multi-level marketing secara sepenuh masa dengan sepenuh hati. Maka saya memilih ini sebagai wadah perjuangan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, sahabat, rakan seperjuangan, saya mengucapkan tahniah syabas kepada pihak syarikat yang telah mengambil langkah bijak. Setiap malam kita bertemu di dalam FB Live sebagai satu keluarga besar Wing dengan semangat kekeluargaan yang cukup baik, dan ini merupakan langkah proaktif yang diambil oleh syarikat di waktu berlakunya krisis atau pandemik pada hari ini. Kerana kita tak boleh terlalu lama berkeluh kesah, tak boleh terlalu lama berada dalam penderitaan. Kita perlu cepat untuk move on, iaitu menyesuaikan diri dengan norma baru. Maka hari ini pendekatan yang diambil oleh syarikat melalui platform FB Live merupakan satu pendekatan dalam norma baru. Yang suka atau tidak, setuju atau tidak, kita perlu menerima inilah pendekatan masa kini. Dan hari ini dalam dunia perniagaan multi-level marketing, perjumpaan sebegini adalah merupakan nadi kejayaan di dalam bisnes.
Sebagaimana yang kita tahu, multi level marketing di dalam salah satu daripada 5 rukun MLM, kerana MLM ni terbangun daripada 5M. Dan rukun yang kelima adalah meeting. M yang pertama mengguna. Sebab itu kalau orang kata susah nak maintain, masalah kalau ada maintain bermakna dia tidak mengamalkan rukun yang pertama, guna. Dan indahnya bersama dengan Win, hanya guna dengan satu produk pun kita sudah maintain. Minimum. Rukun yang kedua, menjual. Sebab itu kalau kita memilih untuk tidak menjual, bermakna kita telah meninggalkan rukun dan kita gagal. Kerana menjual itu dalam bisnes ini hanya sekali. Dalam perniagaan menjual itu cuma sekali je. Kerana selepas menjual, kita terus membantu, servis. Sebab secara manusiawi, alamiah, kita dilahirkan dengan bakat menjual. Semua manusia ni diberi kurniaan oleh Allah dengan bakat menjual. Tapi kenapa rata-rata orang mengatakan menjual itu susah? Kerana kita nak jual produk. Kita lahir ke dunia, yang pertama yang kita lakukan apa dia? Suara pertama yang keluar sewaktu kita lahir ke dunia itu tangisan. Tangisan itu sebenarnya menjual. Menjual emosi. Menjual itu yang jadi susah kerana kita nak jual produk. Kerana kita nak jual produk lah, perniagaan kita menjadi sulit, menjadi susah. Apabila kita sebut menjual, membawa maksud pendekatan yang perlu kita ambil sewaktu kita menjual itu ialah menjual emosi, berkongsi, minta sokongan. Jadi bab ni kita bincang dalam program yang lain. Rukun yang ketiga, menaja. Menaja adalah merupakan nyawa dalam bisnes ini. Kita tak boleh berhenti daripada menaja. Penajaan perlu berlaku sepanjang masa. Sama ada kita menaja secara langsung ataupun membantu rakan niaga kita buat penajaan. Kerana menaja itu seumpama kita membuka cawangan bisnes. Indahnya multi level marketing, kita belum sampai ke tempat, contoh kita belum sampai ke Sabah, tapi bisnes kita dah sampai ke Sabah. Kita belum sampai ke Brunei, tapi bisnes kita dah sampai ke Brunei. Kerana kita telah membuka cawangan melalui penajaan. Dan seterusnya yang keempat ialah membantu, servis. Dan yang kelima, meeting. Meeting ni perjumpaan yang kita lakukan pada malam ini adalah meeting. Sebab perniagaan multi level marketing adalah perniagaan yang berorientasikan semangat. Bisnes yang berorientasikan semangat. Kita kalau tak makan, apa jadi? Letih, lesu dan akhirnya mati. Sama dengan bisnes ini. Makanan kepada perniagaan multi level marketing, makanannya adalah semangat. Tanpa semangat, perniagaan kita akan lesu, rangkaian kita akan semakin luntur dan akhirnya hilang entah ke mana. Dan di manakah tempat untuk menyuntik semangat? Di manakah tempat untuk kita dapatkan semangat? Tempat untuk dapatkan semangat tidak lain dan tidak bukan adalah dalam program. Sebab itu program seumpama ini satu program yang sangat penting kerana dia adalah merupakan nadi dalam perniagaan multi level marketing. Nadi bisnes. Seminggu kita berada di luar sana penuh dengan cabaran, rintangan, berlaku penolakan, berlaku penghinaan, orang menjatuhkan kita, memalukan kita. Di luar sana banyak dengan virus, orang yang cuba menggoda kita untuk mencuri impian kita supaya berhijrah ke syarikat yang lain. Kesemua itu cabaran, rintangan. Ini sangat penting. Kita tak ada pilihan. Kita perlu cepat menyesuaikan diri dengan norma baru. Kalau dulu kita boleh berjumpa di stokis, di hotel, di mana-mana tempat, di dewan dan sebagainya.
Tapi kalau kita menunggu sesuatu itu berlaku tanpa kita mencipta sesuatu untuk berlaku, maka kita akan jauh tertinggal. Bahkan sebelum tertinggal kita sudah jatuh. Maka dengan sebab itu pertemuan ini satu pertemuan yang penting. Kerana rukun yang kelima dalam MLM, bagaimana kita nak bawa rangkaian kita masuk ke dalam sistem. Mereka melakukan jualan, penajaan, servis, itu gerak kerja. Gerak kerja itu work hard yang menghasilkan satu kuantiti, satu jumlah. Semakin lama semakin ramai, semakin lama semakin banyak. Tetapi apabila kita bawa masuk ke dalam program, work hard bertukar menjadi work smart. Dan kuantiti akan kita terjemahkan menjadi quality. Quality dibangunkan dalam program. Gerak kerja 3S, sale, service, sponsor. Itu gerak kerja. Sebab itu 5 rukun, matematik dalam rukun ini, 5 sebab itu perjumpaan kita yang satu langkah bijak yang diambil oleh syarikat, kita bertemu setiap malam menyatukan semua ahli keluarga kita. Kerana hari ini Wing adalah satu keluarga besar yang terdiri bukan sahaja dari kalangan kita sesama bangsa, sesama agama. Mungkin pada malam ini sahabat kita yang berbeza bangsa, berbeza agama, tetapi kita bukan sahaja Malaysia, kita ada keluarga di Brunei, Singapura, Thailand, insya-Allah masa terdekat mungkin Bangladesh dan sebagainya. Semua mereka ini adalah keluarga Wing Impact Network Sdn Bhd. Kita adalah satu keluarga. Maka dengan sebab itu, perjalanan kita ini satu perjalanan yang jauh. Kita berada dalam satu industri yang sangat luar biasa. Tuan-tuan dan puan-puan, sewaktu dunia dilanda pandemik COVID, semua perniagaan jatuh. Semua industri surrender. Semua industri terjejas teruk. Bahkan ada di antaranya yang tutup, ada di antaranya yang diisytihar muflis, pengangguran meningkat secara mendadak, ada yang dibuang kerja dan sebagainya. Dalam keadaan pandemik, perniagaan runtuh, ekonomi parah, industri terjejas teruk, terdapat satu industri yang bukan setakat mampu bertahan, tetapi mampu untuk terus bergerak ke depan dan berkembang. Satu-satunya industri tersebut tidak lain dan tidak bukan adalah industri multi-level marketing ataupun jualan langsung. Inilah satu-satunya industri yang kalis PKP, yang kalis SOP. Kita tak gentar dengan PKP, dengan SOP. Kerana perniagaan networking adalah perniagaan bagaimana kita menghubungkan antara manusia dengan manusia. Dunia hari ini perniagaan perlu ada kolaborasi. Dia tak boleh bergerak secara single, bersendirian. Maka inilah perniagaan yang dianggap paling relevan. Sebab itu di negara-negara maju, mereka yang menggerakkan perniagaan secara networking bukan sahaja dari kalangan kita orang-orang kebanyakan, tetapi mereka yang aktif menggerakkan perniagaan multi-level marketing juga dari golongan profesional yang berprofil tinggi. Engineer, doktor, arkitek, lawyer, pensyarah, profesor dan sebagainya. Mereka aktif menggerakkan perniagaan networking. Bahkan di negara-negara maju, multi-level marketing diajar dalam universiti menjadi sebahagian daripada silibus pengajian mereka. Kerana apa? Kerana multi-level marketing adalah perniagaan masa kini dan akan datang. Jadi membawa maksud tuan-tuan dan puan-puan, kita sedang berada di tempat yang betul, pada waktu yang betul, dan ayo kita berjuang, buat betul-betul dan kita fokus. InsyaAllah, kita sudah berada di tempat yang betul. Rezeki Tuhan sangat banyak. Setiap kita diberi rezeki yang lebih banyak dari bintang di langit. Rezeki kita yang Allah Ta'ala beri
dengan cukup adil, seadil-adilnya, al-adlu. Lebih banyak dari pasir di pantai. Masalah kita dalam kehidupan bukan soal rezeki sedikit atau banyak. Masalah kita dalam kehidupan ialah soalnya pintu rezeki kita luas atau sempit. Masalah kita dalam kehidupan, kita berada di tempat yang Allah turunkan rezeki yang banyak ataupun rezeki yang biasa-biasa. Kalau nak yang banyak beradalah di mana tempat banyaknya turun rezeki. Rezeki kita sangat banyak. Bahkan melimpah ruah. Wa idza qudiyatus salatu famtashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Allah mengatakan bertindaklah, berjuanglah, carilah dari rezekiku yang melimpah ruah. Rezeki kita sangat banyak. Sebab itu, yang penting hari ini tindakan kita. Kita sudah berada di tempat yang betul dan lagi betul apabila kita memilih produk pemakanan. Kerana dalam banyak perniagaan hari ini, kebanyakan produk menerima tamparan yang cukup hebat. Tetapi produk yang tetap berkembang dan mendapat permintaan yang tinggi pada hari ini adalah produk yang berasaskan kepada pemakanan dan kesihatan. Alhamdulillah, kita berada dalam industri yang besar, yang kebal, yang kalis dan dengan produk yang mendapat permintaan yang tinggi. Membawa maksud kita berpotensi untuk jadi jutawan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sesuai dengan tajuk kita pada malam ni, sebab saya rasa saya tak tahu pukul sampai jam berapa ni tuan. Kita boleh bersiaran. Okey, dalam 15 minit lagi ya. Baik. Jadi, hari ini kita berada dalam industri yang cukup luar biasa dan kita fokus kepada apa yang sedang kita buat. Sebab untuk berjaya dalam dunia kehidupan kita tak perlu pandai. Nak berjaya dalam hidup tak perlu pandai. Yang penting bijak. Bijak itu berada di tempat yang betul, pada waktu yang betul dan buat betul-betul. Itu bijak. Bijak itu tindakan, smart. Orang pandai menterjemahkan ilmu di atas kertas. Tetapi orang bijak menterjemahkan ilmu dalam tindakan. Sebab itu anda perhatikan rata-rata mereka yang berjaya dalam dunia kehidupan adalah orang-orang biasa macam kita. Setuju dengan saya? Orang-orang biasa macam kita, majoriti yang berjaya. Kerana apa yang penting fokus dalam bidang kita. Berada pada tempat yang betul dan fokus. Doktor pakar yang kita anggap pakar sekalipun hanya pakar dalam bidangnya sahaja. Mungkin kita jauh lebih pakar dari seorang doktor pakar dalam bidang kita. Yang persoalannya, adakah kita berada di tempat yang betul? Fokus. Kita tak mampu nak menguasai semua perkara dalam dunia. Tak mampu. Pastikan tempat kita betul dan kita fokus. Kita buat betul-betul. Pada waktu yang betul. Dan kita semua ini dalam kategori orang yang dianggap pioneer. Peneroka antara mereka yang terawal bersama dengan Win Impact. Alhamdulillah. Allah memilih kita. Dan hari ini, ambil peluang ini. Sebab adakah Allah yang menangguhkan rezeki kita? Atau kita yang menangguhkan tindakan? Allah tak pernah menangguhkan rezeki kita. Allah tak pernah zalim. Tuhan tidak pernah zalim. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu yang penting fokus dalam bidang kita. Dalam Win Impact, ilmu yang paling basic yang perlu kita tahu ialah 3 perkara. Yang pertama syarikat, yang kedua produk dan yang ketiga marketing plan. Ini basic knowledge yang perlu anda tahu. Tak perlu pakar, tahu cukup. Anda tak perlu pakar. Anda perlu tahu tentang syarikat, tentang produk dan tentang marketing plan. Sedikit. Ini ilmu yang dianggap sebagai bahan mentah untuk kita bawa dalam perniagaan. Syarikat kita adalah sebuah syarikat yang berpotensi. Dalam kita nak mengajak mereka di luar sana, 30 juta rakyat Malaysia, 250 juta penduduk Indonesia, nak bawa masuk melalui pintu masuk kita Win Impact. 3 perkara ini penting. 3 perkara ini sangat penting. Mereka di luar sana membaca potensi. Bagaimana potensi bisnes kita? Kerana pilihan banyak.
Jadi apa yang ada pada Win Impact? Kita lihat dari sudut syarikat. Syarikat ini syarikat yang setahun jagung, betul. Kerana ditubuhkan Januari 2020. Tetapi sewaktu ditubuhkan 3 bulan selepas itu, dunia dilanda pandemik. Negara terus lockdown. Banyak perniagaan runtuh. Banyak perniagaan tak boleh bergerak, bahkan yang jatuh muflis. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, Win sehingga Disember 2020 mampu menjana jualan lebih daripada RM100 juta ringgit Malaysia. Ini luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Dan syarikat ini syarikat tempatan yang mula bergerak ke luar negara. Kita bukan syarikat luar negara yang masuk ke dalam tempatan. Itu kebanggaan. Itu sesuatu yang harus kita syukuri. Maka kita sebuah syarikat yang berpotensi. Dalam masa setahun kita boleh menghasilkan jualan lebih dari RM100 juta dengan melahirkan 5 orang jutawan. Bahkan yang berpendapatan puluhan, ratusan semakin meningkat. Semakin bertambah. Alhamdulillah. Dan di mana kekuatan Win Impact? Bertitik tolak daripada kekuatan produk yang telah diformulasikan oleh mereka yang seagama, sebangsa dengan kita. Mereka anak tempatan, iaitu Dr. Mahathir Abdullah. Yang bukan beliau main-main dalam soal produk. Kerana kita ini produk yang harganya kompetitif. Jangan sebut murah, tak ada nilai produk kita. Produk kita harganya kompetitif, tapi bertaraf 5 bintang. 17 tahun kajian, itu bukan biasa-biasa. Sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga mendapat pengiktirafan superfood. WHO mengatakan kerana adanya produk miracle, tumbuhan yang ajaib di dalam antidot. Itu sesuatu yang perlu kita banggakan. Booster yang boleh kita bawa keluar dan kongsikan keluar sana. Dan ia dalam kategori pemakanan, bukan produk pharmaceutical yang perlu kepada kelulusan KKM. Kita tak perlu KKM. Kita berada di bawah BKKM, bahagian keselamatan dan kualiti makanan. Produk kita 100% pemakanan, bukan suplemen. Suplemen perlu kepada KKM. Kita adalah pemakanan yang terdiri daripada gabungan 10 bahan mewah. Yang 4 daripadanya adalah makanan syurga. Madu, kurma, kurma ajwa, kurma merah. Bantu saya. Buah tin dan buah delima. Dan selebihnya, durian Belanda, sarang burung walet, goji, aloe vera, moringa, stevia. Dan 10 bahan mewah ini adalah bahan-bahan yang mempunyai kandungan nutrisi yang sangat tinggi. Sebab itu antidot adalah produk bernutrisi tinggi yang memberi makanan kepada sel di dalam badan kita. Manusia adalah human cell. Dari hujung rambut sampai hujung kaki kita sel. Dan sel di dalam badan kita setiap hari memerlukan kepada makanan. Persoalannya, makanan yang kita makan, kita nak beri kepada sel atau beri kepada selera nafsu kita. Majoriti makan kerana nafsu. Kalau kurang lemak, tak best. Nak mesti berminyak, berlemak, berkalori, bergula, manis dan sebagainya. Itu bukan makanan sel, tapi merencatkan sel. Menyebabkan sel kita lemah. Menyebabkan sel kita tidak bermaya dan akhirnya mati. Sel sakit, kita sakit. Maka dengan pengambilan antidot, dia merangsang kembali sel dalam badan kita. Antidot bukan ubat, tapi jadikan antidot sebagai makanan yang boleh menjadi ubat. Itu saranan Nabi. Jangan jadikan ubat sebagai makanan, tapi jadikan makanan sebagai ubat. Dan rahsianya di mana? Rahsianya bukan kepada 10 bahan mewah tersebut. Siapa pun company nak buat, dia boleh buat macam kita. Tetapi rahsianya di mana? Rahsia Dr. Mahathir adalah kerana formulasi daripada 10 bahan mewah itu menghasilkan bahan-bahan aktif. Itu yang tak ada pada produk yang lain. Menghasilkan apa? Antioksidan, anti-kolesterol, anti-tumor, anti-kanser, anti-trombotik dan sebagainya. Ini rahsia yang menyebabkan orang tak boleh berjalan, boleh berjalan. Orang yang hilang penglihatan, boleh celik balik. Alhamdulillah. Stage 4 kanser
boleh matikan terus sel kanser, pulih balik. Sesuatu yang luar biasa. Dan itu telah dijamin oleh Allah. Tidak ada satu penyakit yang aku turunkan ke muka bumi, melainkan terlebih dahulu aku turunkan penawarnya. Itu dijamin Tuhan. Dijamin. Setiap penyakit pasti ada penawarnya. Dan untuk mencari penawarnya perlu mencari sebab. Sebagai contoh, kita dahaga. Kita pergi makan nasi sampai 2-3 pinggang. Adakah dahaga kita boleh hilang? Kita lapar. Kita pergi minum air sampai 10 botol. Adakah lapar kita boleh hilang? Sudah tentu tidak, kerana minum bukan sebab untuk kenyang. Makan bukan sebab untuk hilang dahaga. Cari sebab. Antidot boleh menjadi sebab kerana dia merangsang sel dalam badan. Mengaktifkan balik sel dalam badan. Membaik pulih organ yang rosak, sistem yang keliru. Dan ini kekuatan kita. Alhamdulillah. Dan kekuatan produk inilah disokong oleh plan bonus. Dan saya berani mengatakan plan bonus with impact. Selalu saya beritahu kepada rakan-rakan kenalan saya. Saya kata plan bonus with ni plan bonus budak sekolah. Tak complicated, senang faham. Plan budak sekolah. Sekali present, dah faham dah. Kerana dia bersifat telus. Telus, tak ada tempat yang kita nak sembunyikan. Dan dia tulus. Kalau cakap nak bagi, memang dia bagi. Sebab prinsip dalam plan kita, siapa committed, siapa buat, dia dapat. Sebab banyak plan di luar sana, buat gila-gila pun, belum tentu dapat. Kerana apa? Kerana banyak syarat-syarat yang menyebabkan mereka tak boleh dapat. Nak bagi, tapi macam tak nak bagi. Dan plan kita mampu dicapai. Sesiapa pun. Peneroka Felda boleh berjaya. Orang tak tahu membaca menulis boleh berjaya. Janji, kita fokus. Sebab itu 3 perkara ini bahan mentah yang sangat penting. Syarikat, produk dan plan. Ini bahan mentah. Tetapi apabila kita nak menggerakkan perniagaan, bila kita mengajak orang berguna, itu mengajak orang bermula. Dan orang yang bermula ini bagaimana kita nak pastikan mereka meneruskan perjalanan sehingga mereka sampai di mana tempat kita sampai. Bagaimana? Di sini pentingnya ilmu-ilmu kemanusiaan. Sebab itu 70% kejayaan kita dalam bisnes ini kerana perhubungan. 70% kerana perhubungan. Sebab itu ilmu manusia sangat penting dalam multi-level marketing. Sebab itu multi-level marketing perniagaan yang sangat tinggi nilai seninya. Sebagaimana yang selalu kita dengar perkongsian daripada Sifu Selatan Tuan Ahmad di Madiran, guru saya. Beliau selalu kongsikan tentang seni ABCT up. Itu seni. Bagaimana kita membina hubungan. Booster. ABC satu tajuk. T up satu tajuk. Dia ada 2 tajuk dekat situ. Bagaimana kita membina hubungan dengan menggunakan seni UVI. Mengecilkan I, membesarkan U supaya duplikasi cepat terjadi. Sebab dalam perniagaan multi-level marketing, jangan jadi hero. Pindah secepat yang mungkin. Lalu pindah. Sampai pindah. Lalu pindah. Jangan terlalu lama. Cepat pindah. Jangan kita lama menjadi hero. Itu pentingnya seni UVI. Membesarkan mereka. Anda hebat, anda boleh, anda luar biasa. Kita tak hebat pun tak apa. Kerana wibawa kita orang terasa. Wibawa kita orang rasa. Tak perlu kita mendabik dada mengatakan aku hebat. Hebat bagi pada rakan niaga kita. Bagi kepada mereka. Dan inilah cara baginda Rasulullah SAW melahirkan orang-orang yang hebat. Jumpa dengan Khalid ibn Walid, ya Saifullah, wahai pedang Allah. Jumpa dengan Uthman bin Affan, apa kata baginda? Ya Uthman, engkau datang saja bersama denganku, aku melihat semua malaikat tertunduk malu. Apabila Umar ibn Khattab datang berjumpa baginda Rasulullah, apa kata baginda Rasulullah? Ya Umar, engkau datang saja, aku melihat semua iblis lari sampai terkencing-kencing. Ini seni baginda Rasulullah. Bagaimana memindahkan kehebatan diri kepada rakan mereka. Cepat. Sebab itu duplikasi yang terbaik dalam dunia
apabila anda berjaya menghilangkan diri anda. Itu duplikasi yang terbaik dalam dunia. Kerana apa? Kerana anda telah melahirkan puluhan, ratusan, bahkan ribuan anda-anda yang lain. Duplikasi secepat yang mungkin. Dia perlu satu tajuk yang khusus tentang UVI dan duplikasi. Seni bagaimana kita berdepan menggunakan seni saji jual. Bagaimana kita menggunakan seni AIDA untuk bagi ancaman. Itu semua seni untuk kita membina hubungan. Sebab itu kita tak perlu bimbang, di luar sana banyak virus. Dan sebahagian daripada virus di luar sana bukan orang lain. Dulunya mereka adalah rakan seperjuangan kita, yang pernah bersama dengan kita. Mereka sedang mencuri impian kita dan rakan kita yang lain. Tetapi kalau perhubungan kita mantap, kita menjaga, menyentuh hati-hati manusia ini dengan baik, insya-Allah antibody dan sistem imun kita dalam wing amat luar biasa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa perjumpaan kita pada malam ini, sebab malam ni saya peringkat awalnya saya ingat bermula jam 9.30 tau. Jadi saya dimaklumkan oleh Cikgu Man, bukan, hari Jumaat kita mula jam 9. Jadi bermakna kalau mula jam 9 dia berakhir jam 10. 1 jam. Jadi minta maaf kerana saya telah mengambil masa tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, maka dengan sebab itu seni ini penting. Kalau bahan mentah tak ada, ilmu tentang syarikat, produk dan marketing plan tak ada, anda hebat macam mana pun seni, anda tak boleh nak menggoreng. Anda hebat macam mana pun menggoreng, dengan skill hebat macam mana pun, kalau anda tak ada bahan mentah, anda tak boleh tunjuk skill anda, seni anda. Sebab itu hari ini fokus kepada 3 ilmu asas ini dahulu. Kuasai, tak perlu jadi pakar, tidak perlu menjadi sehebat Cikgu Zamri untuk cerita tentang plan, tak perlu menjadi sepakar Dr. Mahdi untuk bercakap tentang produk. Anda cuma belajar tuntutlah, belajarlah dari buayang sampai mati, bukan sampai pandai. Sebab itu Imam Syafi'i sangat bimbang kalau kita dia merasakan dirinya pandai. Kerana apabila kita merasa kita pandai, disitulah titik yang kita akan jatuh. Buah kalau dah masak, dia tunggu masa untuk apa? Jadilah buah yang sentiasa hijau. Sebagaimana antidot yang sentiasa hijau. Jangan rasa pandai, belajar dan terus belajar. Dalam bidang kita. Jangan ambil tahu semua perkara dalam dunia. Kerana apabila anda sudah punya wibawa, anda sudah punya pemimpin, semua itu akan datang dengan sendiri kepada anda. Pastikan kita buat perkara yang betul. Dan insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, pejuang-pejuang wing yang saya muliakan, memang hari ini kita diuji, dan ujian ini adalah merupakan ujian yang paling sukar. Yang penting, hari ini hentikan keluhan, tingkatkan kemampuan diri kita. Dan kita sedang berada di tempat yang betul pada waktu yang betul. Perniagaan kita, perniagaan yang kalis SOP, kalis PKP. Kita tidak gentar. Walaupun mereka mengawal pergerakan kita, mereka mengawal perjalanan kita, tapi jiwa kita tetap bebas dan merdeka. InsyaAllah, apatah lagi kalau setelah ini dibuka. Mudah-mudahan, insyaAllah. Tapi jangan mengharapkan sesuatu itu berlaku dalam waktu yang terdekat. Biasakan diri dengan norma yang baru. Sebab dalam kehidupan ini tak pernah ada jaminan. Yang ada cuma peluang. Bahkan mereka yang sedang makan gaji sekalipun hari ini, mereka sedang selangkah untuk miskin. Bila-bila masa anda boleh dibuang kerja? Bila-bila masa gaji anda boleh dipotong? Bila-bila masa anda boleh direhatkan? Tidak ada satu jaminan dalam kehidupan. Yang ada cuma peluang. Allah telah membahagikan kita, kehidupan kita ini dengan 3 masa. 3 penggal. Masa lalu, masa sekarang dan masa akan datang. Masa lalu adalah sesuatu yang telah terjadi. Dan kalau anda ambil sebagai pelajaran dan pengajaran, masa lalu adalah guru terbaik anda. Masa depan itu dalam ilmu Tuhan. Takdir Tuhan.
bersangka baik, berharapan baik dengan Tuhan. Yang akan berlaku, jangan kita risau. Hidup sebagai manusia yang sejahtera. Yang penting, yang Tuhan beri dalam 3 waktu itu, Tuhan beri kita masa sekarang. Sekarang Allah serahkan kepada kita untuk kita tentukan nasib kita. Kerana nasib Allah telah berikan kepada kita. Nasib berada di tangan kita. Yang Tuhan pegang adalah takdir. Nasib anda tentukan. Nasib kita tentukan. Kita diberi kuasa untuk memilih. Berjaya atau gagal itu pilihan. Garantinya Allah. Kaya atau miskin itu pilihan. Garantinya Allah. Maka pilih yang baik-baik. Kerana Allah sentiasa berada dalam sangka baik kita. Ana indi zonni fi abdi bi. Aku berada dalam sangkaan baik kamu. Bersangka baik dengan Tuhan. Kalau ada kemungkinan gagal, membawa maksud, ada tak kemungkinan berjaya? Kalau ada kemungkinan jatuh, membawa maksud, ada kemungkinan naik. Kalau ada kemungkinan rugi buat antidote, buat wing, membawa maksud. Kalau ada kemungkinan rugi, membawa maksud, ada kemungkinan untung. Berpihaklah kepada yang baik. Naik, untung, berjaya. Kerana kita berada di dalam sangkaan Tuhan. Tetapi kalau kita berpihak kepada kemungkinan yang buruk, nanti buat gagal, nanti buat tak jadi, nanti buat rugi, bermakna kita berada dalam sifat was-was dan ragu-ragu. Was-was itu sifat siapa? Yuwaswisu fi sudurin nas, itu syaitan. Buang perasaan was-was, turun dengan yakin dan percaya, apapun mungkin. Kalau apapun mungkin, berpihak kepada yang benar. Berpihak kepada yang baik. Apatah lagi kita berada di tempat yang betul pada waktu yang betul. Kita buat betul-betul, insya-Allah. Kerana orang yang berjaya itu tindakan mereka biasa-biasa, bukan luar biasa. Anda perhatikan tindakan Sifu Rosudin, adakah luar biasa? Dia buat apa yang anda boleh buat. Dia bertindak sebagaimana anda mampu bertindak. Dia tidak dilebihkan oleh Allah jadi 4 tangan, 3 kaki. Tindakan orang biasa, orang berjaya itu biasa-biasa. Anda boleh buat apa yang mereka buat. Tetapi dilakukan dengan kesungguhan yang luar biasa. Kesungguhan itu yang luar biasa, mujahadah mereka. Orang sudah pulang, dia masih berada di atas jalanan. Orang sudah kenyang, dia masih berlapar. Orang belum bangun, dia sudah bertindak. Ini tindakan orang yang kesungguhannya luar biasa. Kerana orang yang berjaya itu, dia rehat setelah dia penat. Tetapi orang gagal, dia sudah rehat sebelum penat. Jadi orang berjaya itu tindakan mereka, kesungguhan mereka luar biasa. Tindakan yang biasa-biasa dilakukan dengan kesungguhan yang luar biasa, dibuat secara istiqamah, konsisten. Sebab semua kejayaan yang besar itu hasil daripada tindakan yang kecil yang dilakukan secara istiqamah. Home sharing, bercakap tentang produk, anda boleh atau tidak? Anda boleh. Dalam dunia ni tak ada benda susah. Tak ada benda mudah dalam kehidupan. Yang ada biasa atau tidak. Bukan susah atau senang. Biasa-biasakan hal yang luar biasa, insya-Allah anda menjadi orang yang luar biasa. Tak ada benda susah. Yang penting biasakan. Benda yang mudah, kalau kita tak biasa, dia susah. Jadi, teruskan perjuangan kita dalam waktu yang singkat. Saya pada malam ini rasa sangat teruja bersama dengan anda. Maafkan saya kalau ada salah dan silap dalam tutur kata yang saya sampaikan. Betulkan saya kalau saya tersilap. Kita berada dalam perjuangan. Berjuang tidak pernah ada titik noktah. Dalam perjuangan tidak ada istilah kalah atau menang. Dalam perjuangan tidak ada istilah jatuh, gagal atau berjaya. Orang yang berjaya dalam perjuangan adalah orang yang tetap terus bertahan dan bergerak ke depan. Mereka yang sedang berjaya, kalau tak mampu bertahan dan tidak terus bergerak ke depan, dia akan jatuh. Orang yang sedang gagal, kalau dia terus bertahan dan tetap bergerak ke depan, biiznillah dia akan jadi lebih hebat. Bersainglah dengan diri anda sendiri. Jadikan pemimpin anda sebagai mentor anda, sumber inspirasi anda. Cari keunikan dalam diri anda kerana anda ciptaan yang terbaik. Anda hebat. Kita semua hebat. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Kita luar biasa. Bersaing dengan diri sendiri. Pastikan kita hari ini lebih baik dari kita semalam.
kita besok lebih baik daripada kita hari ini. Tahu-tahu dalam setahun 365 kali anda lebih baik dari diri anda. Tahu-tahu anda mengalahkan semua pesaing-pesaing anda yang hebat. Bersainglah dengan diri anda sendiri. Cepat atau lambat itu tidak penting. Yang penting istiqamah. Istiqamah. Perjalanan kita jauh. Kita sedang buat kerja besar. Kerja yang tak selesai di zaman kita. Kerja kecil ni benda yang selesai di zaman kita. Dapat 30,000, 50,000, 100,000. Itu kerja kecil. Kerja besar adalah kerja yang perlu dibereskan oleh anak cucu kita. Kerana kita nak wariskan perniagaan ini kepada mereka suatu hari nanti. Kita akan tinggalkan perniagaan legasi ini kepada mereka. Ini kerja besar yang tak selesai di zaman kita. InsyaAllah. Teruskan perjuangan anda. Teruskan istiqamah dalam perjuangan ini. Apa yang penting hari ini, siapa anda sebelum ini tidak penting. Yang penting, siapa anda setelah bersama dengan Wing Impact. Alang-alang melangkah, jangan selangkah. Alang-alang bercakap, jangan sepatah. Alang-alang kita berjuang di wadah perjuangan Wing. Ayo kita berjuang. Berjuang biar sampai jadi jutawan. Jumpa anda di Makam Al-Falah. Wing number 1. Wing number 1. Wing number 1. Go Antidote. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih.